Buletin Didik 11 April bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Tuntutan kredit e-tunai di bawah program e-Pemula bernilai RM150 untuk lebih 2 juta belia dibuka bermula hari ini. 4 penyedia perkhidmatan terpilih iaitu Touch 'n Go, ShopeePay, BigPay dan GrabPay turut sama tampil dengan pelbagai voucher dan ganjaran menarik untuk pengguna yang menebus di platform masing-masing. Belia yang mendaftar kredit e-tunai di ShopeePay akan menerima voucher tambahan RM500, menjadikan jumlah manfaat yang bakal diperolehi RM650. Menurut platform e-dagang itu, pakej berkenaan menawarkan penjimatan lebih besar kepada belia untuk pembelian barangan pembelajaran, bekalan rumah dan keperluan penting lain. Sementara itu, Touch 'n Go turut menyediakan ganjaran kepada penebus kredit di aplikasinya. Mereka akan menerima voucher RM200 yang boleh digunakan secara fizikal melibatkan rakan niaga Touch 'n Go seluruh negara. Manakala syarikat kewangan teknologi tempatan BigPay menawarkan voucher sehingga RM1,500 daripada AirAsia, selain pulangan tunai tanpa had daripada rakan kongsi terpilih. Adalah dianggarkan seramai lebih 2 juta belia berusia 18 hingga 20 tahun bakal menerima manfaat daripada e-Pemula. Ia termasuk pelajar sepenuh masa Institut Pengajian Tinggi yang layak. Bagi penerima, mereka bersyukur golongan belia turut tidak terkecuali menerima insentif daripada kerajaan. 3 sekawan penuntut sarjana muda komunikasi massa dari Universiti Teknologi Mara UiTM ini tidak menyangka mereka antara yang layak menerima bantuan e-Pemula. Baru memasuki semester 2 beberapa minggu lalu, ia disifatkan sedikit sebanyak membantu dalam membeli barangan keperluan pengajian. Malah mereka berpendapat kredit e-tunai menerusi penyedia perkhidmatan seperti BigPay, GrabPay, ShopeePay dan Touch 'n Go e-wallet adalah lebih mudah. Kita juga tahu yang 150 ni kita tak boleh guna dekat ShopeePay, macam kita tak boleh senang sewenang-wenang untuk online shopping, contohnya macam tu. Sebab kita tahu dekat Shopee ni kalau perempuan ni senang tekan nak beli itu beli ni dah habis macam tu je. So kenapa kerajaan buat macam tu kat kita? Sebab dia contoh macam e-wallet tu, sebab dia nak suruh kita beli benda yang kita nampak depan mata and kita tahu benda tu tak sia-sia kan. So senang untuk kita beli yang kita tahu yang okey, beli buku, okey tu that's fine. Kita dapat RM150 tu, so belilah benda-benda yang kita kena beli, sebab bukan senang orang nak bagi duit percuma kat kita kan. Tidak terhad kepada pembelian buku semata-mata, bantuan turut digunakan bagi membayar bil internet berikutan pembelajaran menerusi dalam talian masih diteruskan sehingga kini. Saya sebagai student, saya memerlukan banyak duit, especially daripada segi buku, daripada segi bil-bil telefon, internet. So saya dapat manfaatkan 150 tu dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa 150 tu pun dah lebih daripada cukup daripada saya untuk dimanfaatkan sebagai benda untuk bantu saya belajar. Secara personal, saya rasa saya nak gunakan untuk sebagai pengangkutan. Sebagai seorang pelajar APT, saya rasa kami tak mempunyai banyak kenderaan. So kami perlu bergerak dengan menggunakan public transport. So kami boleh gunakan e-Pemula ni untuk Touch 'n Go, untuk gunakan MRT, untuk gunakan bas-bas. So memudahkan perjalanan kami dan alhamdulillah mungkin dapat membantu sedikit sebanyak. Kerajaan memperuntukkan RM300 juta di bawah program e-Pemula menerusi Belanjawan 2022. Tempoh pendaftaran dan tuntutan boleh dibuat sehingga 1 Jun depan. Untuk maklumat lanjut, layari laman web Sesawang Tertera. Program Transformasi Sekolah 2025 TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah yang berkualiti. Program TS25 diharap dapat meningkatkan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan serta kepimpinan dan pedagogi dalam pembelajaran serta pengajaran PDP sekolah yang terlibat.
Sehubungan itu, Sekolah Kebangsaan Seri Iskandar menjalin kerjasama dengan Institusi Pendidikan Guru Kampus Ipoh bagi mencapai objektif TS25 selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Menurut Guru Besar SK Seri Iskandar Rosli Maun, mereka adalah salah satu daripada sekolah TS25 di negeri Perak yang mendapat sokongan khusus daripada rakan elit TS25. Melalui kerjasama itu, pihak sekolah akan menerima bimbingan melalui kepakaran pensyarah dari IPG Kampus Ipoh. Kita membuat satu transformasi sekolah yang mana dari segi kepimpinan, dari segi kualiti guru, kemenjadian murid dan sebagainya. Sementara itu, pengarah IPG Kampus Ipoh Dr. Yahya Osman melihat SK Seri Iskandar memiliki potensi bagi menjayakan program TS25. Katanya, dari peringkat awal, IPG telah diberi tanggungjawab oleh KPM untuk membimbing guru-guru meningkatkan kemahiran mereka di sekolah yang terlibat. Dan di sini kita dapat membantu mereka untuk memberikan latihan-latihan, memberi khidmat nasihat agar bagaimana kita dapat memantapkan lagi dari segi apa yang saya kata tadi, package yang dikatakan sebagai dalam program transformasi 25 ini nanti. Tambahnya, panduan yang diberikan bukan saja hanya menumpukan terhadap aspek pembelajaran dalam bilik darjah, namun turut merangkumi pengajaran di luar bilik darjah. Bersua kembali. Kes harian COVID-19 kembali mencatatkan angka bawah 10,000 apabila 8,112 kes dilaporkan semalam. Daripada jumlah itu, 8,087 kes adalah penularan tempatan, manakala 25 lagi kes import. Kali terakhir negara mencatat kes 4 angka 4 Februari lalu, iaitu 7,234 kes. Selangor dengan 4,299 kes kekal negeri tertinggi, mencatat kes baru COVID-19. Kuala Lumpur 708 kes di tempat kedua tertinggi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kategori 2 paling tinggi yang mencatat kes baru iaitu 4,284 kes atau 52.81%. Daripada 56 kes kategori 3 hingga 5, 38 membabitkan individu yang mempunyai komorbid. 33 kes berusia 60 tahun dan ke atas. 21 sudah menerima 2 dos vaksin namun tiada dos penggala. Dan 17 kes tiada divaksin atau belum lengkap. Sehingga kini masih terdapat 145,798 kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di negara ini. Pakar kesihatan meminta orang ramai agar tidak mengambil mudah kelonggaran yang diberikan dalam tempoh endemik ketika ini. Semua arahan bagi tujuan mencegah penularan COVID-19 masih perlu diamalkan. Pakar Perubatan dan Penyakit Berjangkit di Universiti Melaya UM, Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman berkata, orang ramai perlu sentiasa memakai pelitup muka di mana sahaja mereka berada. Ini terutama di kawasan tertutup dan tempat terbuka yang sesak seperti Bazar Ramadan. Beliau menambah virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan jangkitan COVID-19 kebanyakannya mereba melalui udara dan oleh itu adalah penting bagi tempat itu untuk mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Beliau juga menggesa individu yang layak agar memastikan dos inokulasi COVID-19 mereka adalah lengkap termasuk dos penggala. Sementara itu, pakar kesihatan pekerjaan, kecemasan dan kesihatan awam Dr. Anafia Basirun dari Hospital Kasih Cyberjaya berkata, setiap orang perlu menjaga kesihatan diri dan mematuhi 3 SOP asas iaitu memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan. Beliau berkata ini adalah amalan perlu jika negara beralih ke fasa endemik sepenuhnya. Pelbagai cara dilakukan oleh ibu bapa atau penjaga untuk memujuk anak-anak mereka mendapatkan suntikan vaksin. Selain memberi makanan kegemaran selepas menerima suntikan, ada juga yang berjanji untuk membawa anak-anak mereka bercuti selepas Aidilfitri nanti. Itu yang dapat dirakam di program pemberian vaksin Big Kids di Dewan Serbaguna Seri Iskandar Perak pagi tadi. Meskipun dijalankan dalam bulan Ramadan, tinjauan mendapati sambutan oleh penduduk di sekitar daerah Perak Tengah amat menggalakkan.
Salah seorang ibu penerima vaksin berkongsi, anak kembarnya yang berusia 6 tahun teruja untuk mendapatkan suntikan dos pertama. Diorang excited sebab bila cakap boleh jalan jauh, diorang excited lah. Alasan gila. Sebab diorang pun tahu sebab sekarang ni nak pergi mana kena scan MySejahtera kan, orang tengok ikut dos ke tak. Bagi tahu diorang macam tu lah. Tadi pun tak nangis? Tak. Abang dia yang menangis. Abang dia. Lebih menarik, anak-anak bongsunya itu ditemani oleh kakak mereka yang juga pasangan kembar berusia 12 tahun yang hadir untuk menerima suntikan vaksin dos kedua. Tadi dia cakap apa Kak Adik? Cakap apa Adik? Saya kata, tadi kata Kak Adik cucuk pun tak sakit je, biasa je. Tambah Nurul Husna Muhammad Jeffrey berpuasa tidak menjadi alasan untuk dia dan pasangan kembarnya menjalani ibadah itu hari ini. Ini pula pendedahan seorang bapa. Still takut-takut juga sebenarnya. Tapi bagi macam gula-gula sikit lah, janji diorang nak bagi coklat lepas diorang suntik tu, diorang agak okey sikit. Dalam program yang dijalankan ini, 440 kanak-kanak berusia 6 sehingga 12 tahun menerima suntikan vaksin dos pertama dan kedua. Pernah mengikut kawan-kawan atau adik-beradik memancing? Jangan terperanjat kerana menurut Dana Hidupan Liar Sedunia WWF, terdapat sehingga 1 juta tan sampah atau 12 tan sampah dicampakkan ke laut setiap tahun oleh industri menangkap ikan profesional. Bimbang dengan perkembangan itu, seorang penangkap udang kara di Australia nekat membersihkan sampah sarap di kawasan tempat tinggalnya di Warrnambool, Victoria. Gary Ryan mengakui perkara berpunca daripada sikap tidak ambil edah beliau dan nelayan lain. Dia berharap hasil daripada kesedaran itu, nelayan tidak lagi membuang peralatan menangkap ikan atau udang yang tidak lagi digunakan ke dalam laut. Ini kerana kajian oleh WWF mendapati kelengkapan menangkap ikan atau memancing membentuk sekitar 10% daripada sampah sarap yang dijumpai di dasar laut. No one's really tried to make a plastic-free net in the neck or lobster pot in the past because it's probably because no one's had the headspace because no one was aware of the problem. Hasil usahanya hampir 500 kg sampah dikumpulkan oleh Ryan awal tahun ini. Ryan yakin melalui usahanya itu dia dapat menjaga alam sekitar dan pada masa yang sama hasil tangkapan udang kara akan meningkat. Sukan bola sepak Liga Super, 3 lagi perlawanan berlangsung semalam menyaksikan pendahulu Liga Johor Darul Tazim JDT menewaskan Terengganu FC 2-1 sekaligus merakam kemenangan keempat berturut-turut. Kedah Darul Aman KDA FC pula gagal mengekalkan rekod tanpa kalah apabila tumpas kepada Selangor FC 1-4. Keputusan itu membolehkan Sabah FC melonjak ke tangga kedua selepas menewaskan Sarawak United 1-0 di arena lawan. Di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, JDT tidak menunggu lama membulusi gawang Terengganu FC seawal minit ke-6 menerusi tandukan penggempur import dari Brazil, Bergson da Silva. TFC nyata tidak mudah mengalah apabila menyamakan kedudukan minit ke-30 menerusi penyerang import dari Liberia, Pa Sherman. Kegembiraan TFC bagaimanapun tidak lama, cuma selang 2 minit Bergson membuktikan bisa tandukannya apabila menjaringkan gol kemenangan JDT. Kemenangan 2-1 menyaksikan Harimau Selatan mencatat kemenangan keempat dan kekal di puncak Liga manakala TFC di tangga tercorot susulan kekalahan kali kedua berturut-turut.
Sementara itu, pencabar terdekat JDT KDA FC akur menerima kekalahan pertama di tangan Selangor FC. Mendominasi perlawanan di gelanggang sendiri, Selangor FC membuka jaringan minit ke-25 menerusi pemain kebangsaan Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi. 8 minit kemudian, tuan rumah mengukuhkan kedudukan hasil jaringan penyerang import Brazil, Alisson Cayon. Hasrat KDA FC bangkit pada babak kedua tidak kesampaian dengan penguasaan berterusan Selangor FC. Nur Hakim Hassan melebarkan kedudukan 3-0 minit ke-83 disusuli jaringan peribadi kedua Cayon 4 minit sebelum wisil penamat. KDA FC bagaimanapun berjaya juga mendapatkan gol sagu hati menerusi Muhammad Fayad Muhammad Zulkifli Amin pada masa kecederaan. Kemenangan 4-1 membolehkan Selangor FC melonjak ke tangga kelima. Paparan kegigihan penenun sari di India mengakhiri buletin didik hari ini. Mereka menghasilkan sari sutera yang dianggap paling sempurna dalam kalangan style tradisional India. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.